Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini pasti panas untuk kita dengar. Baru beberapa jam diumumkan senarai kabinet Anwar Ibrahim. Tiba-tiba saudara-saudara sekalian, seorang daripada menteri yang telah dilantik letak jawatan. Oh iyo, boleh cakap kah letak jawatan ya? Bolehlah letak jawatan kali, tapi belum lagi lah sebab dia belum angkat sumpah. Tapi yang pastinya dia tarik diri. Alright, saya nak cerita kepada kamu semua. Tapi sebelum itu, bantu saya untuk tekan butang subscribe untuk mengembangkan channel ini, supaya kita dapat sampaikan suara-suara rakyat kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita mewakili suara rakyat, berbicara tentang suara rakyat, mengkritik untuk suara rakyat, dan menyampaikan segala keperluan rakyat, segala suara rakyat yang penting-penting saja, saudara-saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kan? Betul kah tidak? Baik. Saya nak sampaikan kepada kamu semua, ada seorang menteri yang telah dilantik, belum sempat pun angkat sumpah, telah bolehlah katakan letak jawatan atau tarik diri daripada jawatan tersebut. Siapa dia? Gobind Singh. Gobind Singh telah menolak jawatan menteri dengan alasan untuk tumpu tugas sebagai ahli parlimen. Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio menjelaskan dia menerima tawaran untuk menganggotai kabinet kerajaan baru, tetapi menolaknya atas sebab ingin memberi tumpuan terhadap tugasnya sebagai ahli Dewan Rakyat. Gobind menjawab soalan mengenai ketiadaan namanya dalam senarai kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi kenyataannya hari ini. Dia mengesahkan Anwar memang menawarkannya untuk menyertai kabinet. Namun setelah mempertimbangkannya, saya memberitahu yang saya tak dapat berbuat demikian dan saya akan memberi tumpuan kepada peranan sebagai ahli parlimen dan membantu kerajaan dengan apa saja cara yang saya boleh lakukan, kata beliau. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya kerana menawarkan saya untuk menjadi sebahagian kabinetnya. Sekali lagi saya menyatakan saya sepenuhnya yakin terhadap kepimpinannya dan dia akan berjaya membawa Malaysia ke tahap lebih tinggi, kata Gobind Singh. Dia menjadi Menteri Multimedia dan Komunikasi ketika pentadbiran PH pada tahun 2018. Ketika dihubungi, Gobind Singh menyangkal keengganannya untuk menyertai kabinet ada kaitan dengan pelantikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketika ditanya berkenaan perkara itu, Gobind menjawab, tidak benar, ada sebab lain kepada keputusan ini dibuat. Setakat itu jawapan saya, kata Gobind Singh. Saudara-saudara, ini memang mengejutkan kerana rupa-rupanya pemimpin hebat ini bukan tidak mahu masuk kabinet kerana adanya Zahid Hamidi, tetapi beliau tak masuk kerana dia benar-benar mahu menumpukan tugas sebagai ahli parlimen. Beginilah yang kita kehendaki, pemimpin yang berterus terang. Kalau memang tak boleh buat, lebih baik undur diri. Jangan ada dalam kabinet tapi tak lakukan kerja. Ramai orang nak sangat masuk dalam kabinet tapi tak buat kerja. Saja-saja suka kuasa, saja-saja suka duitnya, saja-saja suka pangkat, saja-saja suka dengan gaji dan imbuhan serta keistimewaannya. Tapi bila bercakap soal kerja, habuk pun tarak. Jadi kalau kamu rasa tindakan seperti ini baik, tolong tinggalkan komen kamu. Sebab itu akan menjadi komen kepada seluruh Malaysia. Pada pendapat saya, secara pribadi, tindakan Gobind Singh meletak jawatan ataupun tidak menerima tugasan sebagai kabinet sebelum dilantik merupakan satu tindakan gentleman. Beliau lebih bagus, katanya, saya menumpukan tugas sebagai ahli parlimen dan menolak jawatan kabinet. Ini pada pendapat saya tindakan gentleman. Lebih baik berterus terang tak mahu daripada hanya menjadi pengisi kepada ruang tugasan tersebut tapi tidak kompeten. Saya berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim
dapat melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri kalau ahli kabinet atau menteri tersebut tidak kompeten. Kalau menteri tersebut hanya menteri cap ayam, duduk kat kementerian tapi tak ada sumbangan langsung, saya berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim ada keberanian memecat atau menggantikan menteri tersebut. Kalau menteri tersebut hanya duduk diam, goyang-goyang kaki, tak membawa apa-apa makna, tak membawa apa-apa faedah, saya fikir itu harus ditukarkan. Pecat sajalah. Apa nak takutkan? Lebih baik pecat daripada tak bekerja. Kerana ramai juga orang-orang ni nak sangat menjadi menteri, nak sangat ada portfolio dalam kementerian. Tapi bila buat cakap tentang kerja, aduh, saya pun tak tahu di mana dia ada. Dan kadang-kadang yang lebih mengecewakan, ada menteri ni yang kita ingat dia bukan menteri. Kita tak tahu pun dia menteri. Dan yang lebih parah lagi, kita pun tak tahu kewujudannya. Dan lebih hebat dan dahsyat lagi, kita pun tak tahu rupa-rupanya ada kementerian tersebut. Banyaklah kan. Ada lagi yang penasihat lah, ada lagi yang duta-duta khas lah. Kita pun tak tahulah, betul-betul pula rupa-rupanya muncul ada wujud kementerian tersebut. Yang mengejutkan kita, ada pula kementerian tersebut, tapi seakan-akan tak ada. Boleh cakap macam ada, macam tiada, macam ada, macam tiada kan gitu. Jadi kalau saya lah kan, kalau menteri itu sudah rasa dia tidak kompeten, kalau menteri itu sudah rasa dia tak boleh memberikan komitmen penuh, ada lebih baiknya betul-betul lah jangan terima atau letak jawatan sajalah. Macam Gobind Singh. Gobind Singh ini bagus, sangat bagus memain peranan sebagai ahli parlimen paling bagus yang saya pernah tahu sebagai pembangkang. Beliau tidak pernah gagal mempersoalkan, mengkritik dasar-dasar kerajaan yang tidak sesuai. Tapi apa yang dia buat amat gentleman. Dia kata dia mahu menumpukan perhatian tugas sebagai ahli parlimen. Dan yang menariknya lagi, apabila beliau ditanya mengulas tentang adakah benar beliau tidak mahu menjadi ahli kabinet kerana tidak menyukai pelantikan Presiden UMNO Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, Gobind Singh menjawab dengan tegas, tepat dan jujur. Dia kata tidak benar. Ada sebab lain dengan keputusan itu dibuat. Setakat itu jawaban saya, katanya. Dia bukan kerana Zahid Hamidi, tetapi dia mahu menumpukan perhatian sepenuhnya tugas sebagai ahli parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa bantu saya, tekan butang subscribe sekali lagi dan tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.